Hai semua, kita bersua lagi. Di hari yang indah ini, saya akan membuat satu perkongsian tentang overview yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kendiri sekolah SKPM G2 Standard 4 pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi tahun 2020 yang telah pun dikeluarkan oleh JNJK, Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai satu garis panduan kepada kita semua warga pendidik untuk melaksanakan, menilai, seterusnya menetapkan satu standard kualiti PDP dalam tempoh PKP ini. Untuk mengetahui selanjutnya, teruskan bersama saya dalam Let's Talk About PKS SKPM G2 Standard 4 pasca PKP 2020. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like and share my YouTube channel Asrifah Coach Plus untuk banyak lagi sharing. Bagi memulakan perbincangan overview kita pada hari ini, saya mulai dengan merujuk satu surat yang telah pun dikeluarkan oleh Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertarikh 30 Jun 2020 yang lalu. Perkara yang disebutkan ialah pelaksanaan penilaian kendiri sekolah PKS SKPM G2 pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan umum mengetahui bahawa semasa pelaksanaan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu, pengisian skor PKS SKPM G2 telah pun ditangguhkan. Berikutan dengan pembukaan semula sekolah pada 24 Jun 2020, pengisian skor ini akan diteruskan dengan sedikit perubahan prosedur. So, dalam perkongsian pada kali ini, kita akan highlight kepada apakah perubahan prosedur yang dinyatakan itu. Dan beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, sekali lagi terdapat beberapa buah negeri di Malaysia yang telah pun diarahkan penutupan operasi sekolah disebabkan oleh penularan kes COVID-19 yang mendadak di negara kita. Dan oleh itu, sekali lagi kita warga pendidik terkesan dengan perkara-perkara seperti ini, terutamanya semakan skor PKS SKPM G2 bagi pengisian fasa 3 yang bermula 1 Ogos hingga 15 Disember 2020 itu perlulah diberi perhatian walaupun kita berada dalam tempoh PKP ini. Pihak sekolah masih boleh mengisi skor fasa 1 dan fasa 2 untuk dijadikan rujukan sekolah. Oleh itu, bersama-sama surat ini, JNJK telah memberikan satu panduan umum PKS SKPM G2 pasca PKP bagi membantu pihak sekolah memahami proses yang akan dilaksanakan. Oleh itu, kita scroll down ke bawah untuk melihat apakah panduan-panduan umum yang telah dikeluarkan oleh JNJK untuk panduan kita pihak sekolah bersama. Panduan umum pelaksanaan penilaian kendiri skor PKS SKPM G2 pasca Perintah Kawalan Pergerakan pasca PKP bagi tahun 2020. Pertama ialah Jemaah Nazir hanya akan melaksanakan semakan skor PKS SKPM G2 bagi pengisian fasa 3 saja, dan ia telah pun bermula pada 1 Ogos yang lalu dan akan berakhir pada 15 Disember 2020 ini. Pihak sekolah masih boleh mengisi skor bagi fasa 1 dan fasa 2 sehingga 31 Julai 2020 sebagai rujukan sendiri. Kedua, pihak sekolah diminta untuk mengisi skor berdasarkan keadaan dan kemampuan sebenar pelaksanaan tindakan yang dapat dilaksanakan pada tahun semasa. Untuk pengetahuan kita semua, PDP bersemuka hanya dapat dilaksanakan dari Januari hingga Mac 2020 dan penutupan pengoperasian sekolah telah pun diumumkan pada 18 Mac 2020 yang lalu, dan kita memang sudah sedia maklum bahawa PDP bersemuka agak terkesan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu garis panduan bagaimana untuk melaksanakan PDP dalam tempoh PKP ini. Mungkin yang terdahulunya PDP adalah bersifat bersemuka dan sekarang dia mula dilaksanakan dalam bentuk blended learning, remote learning, home education dan sebagainya. Jadi, pelaksanaan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh sekolah pada tahun ini adalah berdasarkan kepada tindakan-tindakan proaktif yang telah diambil oleh guru mata pelajaran masing-masing. Ketiga, skor pencerapan PDP hanya perlu diisi sekali saja dengan menggunakan ruang skor standard 4 fasa 3 bermula dari Ogos hingga November.
Dan sekarang kita masuk kepada bagaimana skor pencerapan itu diberikan berdasarkan penilaian. Pertama ialah penilaian PDP bilik terja semasa, iaitu PDP bersemuka yang bermula daripada Januari hingga Mac yang lalu, dan kemudian pembukaan sekolah pada Jun, pada Jun sehingga September yang lalu. Okey, dua pencerapan PDP boleh berlaku pada dua masa tersebut, okey, untuk dinilai di dalam standard 4 ini. Yang kedua, PDP dalam talian semasa. Okey, PDP ini berlaku rentetan ataupun akibat daripada arahan penutupan semula sekolah, dalam tempoh PKP ini. Oleh itu, PDP perlu dilaksanakan dari rumah, dibimbing oleh guru dari rumah dan murid belajar dari rumah. Yang ketiga, PDP dalam talian yang telah dilaksanakan. Panduan penetapan skor PDP dalam talian pasca PKP 2020 khusus untuk pengisian portal SKPMG2 disertakan. Terdapat satu panduan bagaimana untuk menetapkan skor PDP dalam talian, terutamanya untuk B. Untuk yang B ini, PDP dalam talian, khusus untuk pengisian portal SKPMG2 disertakan. Skor PKS SKPMG2 bagi semua sekolah dijangka adalah lebih rendah, pada tahun ini, memandangkan pelbagai kekangan dan cabaran yang kita hadapi, sepanjang tahun 2020 akibat daripada arahan PKP ini. Seterusnya, hasil penilaian kendiri sekolah yang dilaksanakan akan memberikan maklumat sebenar kesukaran pengoperasian sekolah pada tahun ini. Maklumat ini boleh digunakan oleh pihak JPN atau PPD untuk membantu sekolah secara lebih fokus bagaimana untuk membuat penarafan skor PKS SKPMG2 ini bagi tempoh PKP ini. Seterusnya, kita masuk kepada panduan pemberian skor PDP secara talian bagi PKS SKPMG2 pasca PKP tahun 2020. Terdapat 6 aspek di dalam standard 4, iaitu aspek 4.1 sehingga 4.6, dan setiap aspek ini mempunyai skor penuh, dan pentadbir sekolah akan membuat PKS SKPMG2 standard 4 ini berdasarkan penilaian kriteria yang disebutkan di atas, dan skor yang diperolehi inilah yang akan dimasukkan ke dalam portal. Portal SKPMG2 standard 4. Dalam fasa 3 bermula daripada Ogos sehingga November itu. Kita terus masuk kepada aspek 4.1.1 di dalam standard 4, iaitu guru sebagai perancang. Skor penuh di dalam standard 4 ialah 10, dan JNJK telah memberikan kita satu rujukan justifikasi skor bagaimana guru-guru akan mendapat skor 10 berdasarkan rujukan justifikasi ini. Untuk 4.1.1, catatan rancangan pengajaran guru yang mengandungi tajuk, objektif dan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan platform yang digunakan. Itu adalah rujukan bagi memberikan skor kepada aspek 4.1.1. Untuk 4.2.1, guru sebagai pengawal dalam proses pembelajaran, skor penuh ialah 10. Rujukan justifikasi skor ialah guru perlulah menunjukkan kandungan pengajaran yang sesuai dengan tajuk dan objektif pembelajaran. Guru perlulah menyediakan jadual, tempoh atau masa PDP yang dilaksanakan bersesuaian dengan perancangan. Dan yang ketiga, guru perlulah merekodkan penyertaan murid dalam sesi pembelajaran dalam talian. Seterusnya bagi aspek 4.2.2, guru sebagai pengawal, iaitu suasana pembelajaran, skor penuh adalah 5. Justifikasi skor ialah hasil kerja murid yang membuktikan aktiviti pembelajaran terlaksana mengikut perancangan. Guru perlulah berjaya menunjukkan hasil kerja murid daripada aktiviti pembelajaran yang telah dilaksanakan mengikut perancangan guru mata pelajaran masing-masing. Untuk aspek 4.3.1, guru sebagai pembimbing, skor penuh ialah 15. Rujukan justifikasi skor ialah guru perlulah berjaya menunjukkan hasil kerja murid yang mendapat bimbingan dan menguasai kandungan pembelajaran yang diajar.
Okey, untuk aspek 4.4.1, guru sebagai pendorong minda, okey, skor penuh ialah 25. Okey, rujukan justifikasi ialah aktiviti pembelajaran okey yang dirancang oleh guru dan dilaksanakan oleh guru ialah pertama, perlulah selari dengan objektif dan aktiviti pembelajaran. Kedua, mempunyai ciri-ciri aktiviti kolaboratif. Ketiga, menjurus kepada aktiviti penyelesaian masalah. Dan untuk aspek 4.4.2, guru sebagai pendorong emosi, skor penuh adalah 5. Rujukan justifikasi skor ialah guru perlulah merekod penyertaan murid ataupun merekod akses yang menunjukkan penyertaan murid yang berterusan dalam sesi pembelajaran dalam talian sepanjang tempoh PKP ini. Seterusnya, aspek 4.5.1, guru sebagai penilai, skor penuh ialah 10. Rujukan justifikasi skor ialah guru perlulah menyediakan bahan penilaian sama ada dalam bentuk lembaran kerja, soalan ataupun tugasan ataupun lain-lain yang dinyatakan perlu dan digunakan semasa aktiviti PDP mereka masing-masing. Okey, seterusnya yang terakhir, aspek 4.6.1, murid sebagai pembelajar aktif dengan skor penuh ialah 20. Okey, rujukan justifikasi skor untuk guru ialah guru perlulah menunjukkan hasil kerja murid yang pertama, selari dengan objektif dan aktiviti pembelajaran. Kedua, mempunyai ciri-ciri aktiviti kolaboratif. Ketiga, menjurus kepada aktiviti penyelesaian masalah. Keempat, menggalakkan komunikasi ataupun interaksi dua hala walaupun berada dalam talian. Dan yang kelima, bahan yang dimuat naik bagi murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran. Jadi berikut merupakan panduan pemberian skor PDP secara dalam talian bagi PKS SKPM G2 standard 4 pasca PKP bagi tahun 2020. Okey, untuk makluman semua, sebagai peringatan daripada Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia, panduan ini hanya terpakai bagi pengisian skor PKS SKPM G2 pasca PKP ini saja. Okey, dan kedua, PGB ataupun pentadbir sekolah boleh menggunakan pertimbangan profesional dalam pemberian skor. Skor yang diperolehi akan dimasukkan ke dalam portal SKPM G2 berdasarkan rujukan justifikasi skor yang telah pun diberikan oleh Jemaah Nazir. Jadi skor yang diperolehi akan ditulis ataupun dinyatakan di dalam ruang ini. Dan skor-skor inilah yang akan dimasukkan ke dalam portal SKPM G2 standard 4. Demikianlah tadi satu overview yang telah saya kongsikan berkaitan dengan PKS SKPM G2 standard 4 pasca PKP bagi tahun 2020 yang telah pun dikeluarkan oleh Jemaah Nazir Kementerian Pendidikan Malaysia untuk panduan kita semua. Dan harapan saya semoga overview ini menjadi salah satu daripada garis panduan kepada pertama pentadbir sekolah bagaimana untuk memberikan skor PKS SKPM G2 standard 4 pasca PKP yang lebih tepat berdasarkan tindakan-tindakan guru mata pelajaran dalam tempoh PKP ini. Kedua ialah sebagai garis panduan kepada pemimpin pertengahan yang terdiri daripada ketua bidang dan ketua panitia mata pelajaran agar mereka boleh membimbing guru-guru panitia di bawah kawalan mereka bagaimana untuk melaksanakan PDP berdasarkan standard 4 yang telah dikeluarkan oleh JNJK ini. Dan yang terakhir, of course sebagai satu garis panduan kepada guru-guru mata pelajaran bagaimana untuk merancang dan melaksanakan PDP bersemuka dan online dalam tempoh PKP ini berdasarkan rujukan justifikasi yang telah dikeluarkan oleh Jemaah Nazir agar guru-guru mata pelajaran boleh mendapat ataupun mencapai skor seterusnya menetapkan standard kualiti PDP yang berkesan dan berkualiti. Demikianlah tadi perkongsian daripada saya dalam Let's Talk About PKS SKPM G2 standard 4 pasca PKP bagi tahun 2020. Terima kasih kepada semua kerana sudi bersama saya hingga ke penghujung perkongsian dan sehingga kita berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Bye.